Tes. Tes, tes. Oke. Hmm.
dengar tak suara saya? Boleh kan? Okey, tak apa saya tunggu jap. Kalau boleh tolong reply dekat apa ni? Dekat chat. Okey? Test. Semua tunjuk muka. Tutuplah muka tu tak apa. Okey, baik. Kejap saya nak start. Lokman, dengar tak? Yaya mana Yaya? Oh, Yaya hilang. Okey, dengar semua. Sekejap ya. Biasalah budak-budak. Ya. Kita sihat tu kan. Bagus kan? Okey, baik. So, dah Ini lagi ya. Mana Irfan? Biasa. Boleh usahalah. Nggak luar sebelum macam dengar kan suara saya kan? lah tu. Aduh lah saya. Kalau baru 13 orang. Kejap. Oi, Bob. Okey, siapa lagi? Shimai. Mas Mahdi. Okey, baik. Mana ni Okey. Dah. Kejap saya tunggu sampai 20 lah kot. Rasa macam pelik pula cakap seorang-seorang. Ya, dengar ya. Dengar. Saya saja nak try unmute korang kejap. Ma, aku gelas dengan orang saya tak lah. Aku gelas dengan orang saya. Si cikgu Amerika.
Habis baru 13 orang. Aduh. Johnny Kudup je dah bangun belum Johnny Kudup? Macam-macam lah korang. Johnny Kudup. Sambil baring-baring. Rama. Hello. Hello. Kejap kesian kat korang. Okey, baik. Boleh kot. Mulalah Okey. Sekejap mana Okey, alright, so kita akan start. Saya harap awak dengar lah. Okey. Lokman dah dengar belum? Siapa ni Simai. Simai. Mana Simai? Ada. Ada. Okey. Tidur lambat lagi Simai. Pukul 1 baru tidur. Oh, Johnny Kudup tak dapat dengar. Di manakah dia? Okey, speaker kena on Dah on cikgu. Okey dah bagus. Dah. Okey, baik. So tak apalah saya mulakan. Okey, so the first one. Macam biasa, banyak betul birthday korang Okey, so happy birthday Bar. Okey. Baik. Dah dapat nampak skrin tu kan? Okey. Baik. Alright. Baik, saya akan start. Untuk hari ni, untuk hari ni kita akan masuk ke bahagian kejap mana ni? Geram pula saya. Okey. Kejap. Mana? Hilang. Oh tidak. Okey, so kita akan masuk ke bahagian period 3 Okey, kita akan masuk ke bahagian period 3. Okey, yang mana dekat dalam period 3 ni, okey, semua dapat Saya try slow-slow. Okey. So yang mana Dapat. Dekat dalam period 3 ni awak kena tahu period 3 tu dia consist of beberapa elemen. Okay, so dia start dengan sodium, magnesium, aluminium sampailah ke argon. Okay, so kalau kita ikutkan dekat dalam dekat dalam period 3 ni, okay, dalam period 3 ni, sekejap. Okay, dalam period 3 ni kita mulakan dia dengan okay, sekejap.
Mana saya punya? Apu, saya dengar apu. Okey. Tiba. Okey, baik. So contohan dekat dalam periodic table of element ni, okey. So period 3 kita start kat sini. Start daripada Na, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfate, chlorine and also argon. Okey. So ini semua adalah period 3. So sekarang ni, hari ni awak akan belajar pasal benda ni je. So kalau sebelum ni kita belajar daripada atas ke bawah kan, sebab dia group. So hari ni awak kena belajar kita start daripada kiri sampailah ke kanan. Okey, kiri sampailah ke kanan. Alright. So untuk period 3 ni awak kena tahu yang mana bila mana dia ada period, maksudnya ada berapa number of shell occupied with electron. Ha. Cuba fikir berapa number of shell occupied with electron. Kalau dalam period 3. 3. Ya, 3 kan. Okey, kejap. Mana saya punya ni? Alright. So kalau dia 3 electron occupied 3 shell occupied with electron. Okey, so kiranya awak kena tahu apa kegunaan dia pula. Kan? Apa kegunaan dia? Okey. Mana? Okey. Nampak skrin tu kan? Nampak dia punya ni. Sebab kadang-kadang saya tak boleh tahu sama ada awak nampak ataupun tak sebenarnya. Okey? Nampak. Okay, gosh. Alright. So sekarang the users. Okay. So you have to know. Ambil pensel, ambil kertas, tulis. Okay. All the atoms of the element have 3 shells occupied with electrons. Okay. So kesemua sekali atom of the element dalam period 3 ni semuanya kita lengkapkan dia dengan 3 shells occupied with electron. Okay. So kegunaan yang paling penting pada kebiasaannya, okay, adalah pada apa ni? Kejap. Dia orang tak dengar. Kejap. Okey, baik. So kegunaan dia yang paling penting adalah awak kena tahu dia digunakan sebagai satu adalah substance dalam lighter. Okey, yang mana kita akan gunakan magnesium sebagai substance dalam lighter. Kalau tak, lighter tu tak boleh hidup. Okey. And then the next one adalah kegunaannya kita akan gunakan dia untuk phosphorus. Okey, kita gunakan dia dalam dalam fireworks. Okey, dalam fireworks. Okey, so itu adalah untuk phosphorus. Okey, phosphorus and also sulfur. Okey, phosphorus dan juga sulfur. Okey, baik. So the next one, okay, part yang paling penting. Okey, macam biasa kita akan tengok dia punya trend. Okey, dalam period 3 apa-apa pun semua ada trend. Okey, semuanya ada trend. Okey, dan di dalam group pun dia ada trend. Even dekat dalam period 3 pun kita akan ada trend. Okey, baik. Alright. So trend dia sekarang kita akan pergi daripada kita akan start daripada kiri ke kanan. Okey, from sodium sampailah ke chlorine. Okey, ada beberapa elemen yang paling penting dalam period 3. Okey, contohnya adalah sodium. The next one adalah aluminium. Woi, jangan kau conteng kat bawah tu. Okay. Alright. So sebab kan kita boleh share kan. So awak pun boleh conteng sebenarnya. Okay. Alright. So dekat okay. Alright. So dekat dalam sodium, aluminium and also chlorine. So ini adalah 3 elemen yang paling penting across period 3. Okay. Baik. Dan juga
bila mana kita kata period pre, okey, yang paling penting juga adalah kita akan tengok kepada dia punya atomic radius dan juga physical state at room temperature. Apa keadaan elemen tersebut dalam room temperature. Okey, dan juga macam mana atomic radius dia. So based on this trend, okay, you can see that the trend is decreasing. Okay, so bila mana decreasing, bila mana dia decreasing, maksudnya adalah atomic radius dia akan berkurang. Okay, aku tak dengar. Okay, so dia punya atomic radius dia semakin berkurang. Okay, so kita akan tengok. Kita tengok sekarang ni dia punya atomic radius, kita mulakan start daripada 186 and then it decreasing sampailah ke 94 untuk argon. Okay, baik. Dan juga the next one adalah physical state at room temperature, which is solid. Lepas tu sampai kat klorin. Sebenarnya klorin ni dalam bentuk bila dia dekat room temperature, when it is inside the room temperature, so klorin dia akan jadi dalam bentuk gas lah sebenarnya. Okay, and the next one what I want you to highlight is the electronegativity. Ingat balik apa maksud electronegativity dekat dalam kelas. And so electronegativity is the tendency. Apa dia? Tendency of atom to attract electron. Bukan atom. Okay, tendency of an element to attract electron to form an ion. Okay, untuk jadi ion. Okay, so itu adalah keupayaan elemen tersebut untuk tarik elektron to form an ion. Okay, so bila mana kita across the period, okay, the electronegativity akan increasing. Okay, electronegativity dia akan increase bila mana kita across the period. Okay, so starting daripada sodium sampailah ke klorin, dia akan increasing. Okay, baik. So physical state. Okay, first kita akan tengok physical state. So semua elemen akan exist as a solid state at room temperature. Okay, unless for chlorine and argon yang mana dia akan jadi gas dan juga gas lah. Alright. Metallic properties. So hari ni awak akan tahu apa tu metallic properties. Kejap lagi kita akan tengok sama ada metallic properties ni dia terdiri daripada sama ada benda ni dia akan jadi sebagai metal, semi metal, okay, semi metal ataupun kita akan panggil sebagai metalloid, okay, ataupun dia bertindak sebagai non metal. Okay, so itu adalah maksud metallic properties. Okay, alright. Dan juga properties of the oxide of element. Okay, properties of oxide of element. Nanti semua ni, okay, dia akan jadi sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide. Okay, alright. Okay, so kita akan macam mana? Pergi ke slide yang seterusnya. Okay, kejap. Ni orang dengar kan? Dengar. Dengar. Okey, bagus. Dengar. Ingatkan aku bercakap seorang-seorang je. Okey, baik. Kejap saya nak. Okey, baik. Alright. So, banyaknya benda ni. Mana saya punya annotate ni? Okey. Baik, so kita akan pergi dekat bahagian part where okay. Alright. Okay, so ini adalah benda yang awak akan salin. Okay, tak apa, saya tunggu dulu, awak salin dulu sekejap. Okay. Okay. Salin.
Alright. Okay. First, kita akan tengok macam biasa di dalam properties untuk apa-apa pun dekat dalam group ataupun dekat dalam dekat dalam period. So dekat dalam period ataupun group, apa-apa pun awak kena tengok kepada atomic radius dan juga dia punya electronegativity. Okay, kena tengok atomic radius dan juga electronegativity. Itu adalah benda yang paling penting lah. Okay, di dalam periodic table of element ni. Okay, dan juga okay, kita akan tengok dia punya trend. First kali adalah atomic radius. Okay, as you across the period, as you across the period, okay, bila mana kita cross the period, okay, the atomic radius decrease. Awak kena tahu atomic radius dia berkurang, okay, semakin mengecil. Sebab apa? Sebabnya kita akan cakap pasal nuclear attraction. Apa tu maksud nuclear attraction? Nuclear attraction on valence electron. Okay, ini adalah keupayaan, okay, nucleus, okay, to attract the valence electron from outside. And keupayaan kita ada nucleus kat sini, okay, kan lepas tu kita ada valence electron kan. Okay, so macam mana nucleus ni dia nak attract valence electron tu. Okay, so as we go across the period, okay, the nuclear attraction on valence electron pun akan meningkat. Okay, baik. So bila mana nuclear attraction on valence electron meningkat, okay, maka the atomic radius pun akan berkurang. Okay, sebab awak akan tarik kan. So bila kita tarik, so dia akan duduk kecil. Okay, so bila dia duduk rapat-rapat, maka atomic radius dia pun akan decreases. Okay, baik. So untuk electronegativity pula, as we know, electronegativity is the tendency of an element to attract the electron, okay, to form an ion. Okay, baik. Macam laju pula aku cakap kan. Aku harap internet kau rasa laju. Okay, tak apa, saya rakam pun benda ni kan. So senang lah. Okay, so bila mana electronegativity increases, okay, when the electronegativity increases, sebab apa electronegativity increases? First, sebab atomic size awak dah decrease. Okay, bila mana atomic size decrease, maksudnya nuclear attraction pun akan increase. Okay, dia punya pernyataan sama. Cuma kena bagi tahu berkenaan dengan atomic size awak dah decrease. Sebab bila mana atomic size tu kecil, maka senang lagi dia nak tarik elektron daripada luar, daripada valence elektron tu. So bila mana dia senang nak tarik, maka tendensi untuk dia tarik tu lagi tinggi. So bila mana tendensi tu tinggi, keupayaan dia semakin tinggi, okay, maksudnya dia akan jadi the electronegativity akan increases. Okay, alright. Okay, total hadam. Okay, slow, steady. Okay, sebab kelas di alam maya, maka biasalah. Okay. Okay, so dah salin tadi. Okay, so kita akan terus dekat part yang seterusnya. Okay, which is the chemical reaction. Okay, chemical properties. Okay, chemical properties of oxide of element across period 3. Okay, dalam period 3 ni dia ada dua chemical properties. Okay, the first one adalah oxide of period 3 with water. Okay, the second one kita akan tengok kejap lagi oxide of period 3 with acid or bases. Okay, so changes in chemical properties of oxide of element. Okay, dalam period 3 ni semua elemen dijadikan oxide. Maksudnya semua ni kita akan bakar dia dekat dalam dekat dalam oksigen lah. Okay, okay, so salin dulu benda ni. Ni kejap. Okay, salin dulu. Kejap mana Okay, salin. Tukar lagi. Okay. Okay, salin. Semua ni digabungkan dengan oxide. Okay, so kiranya awak akan dapat sodium oxide, magnesium oxide and also sulfur dioxide. Okay,
Apa conteng tu? Okey. Okey, baik. So, kita mulakan dengan first Okey, kalau awak perasan dekat dalam oxide ni dia ada pembahagian. Okey, dia ada pembahagian. Okey. Pertama adalah basic oxide. Second thing adalah amphoteric oxide. And yang ketiga adalah acidic oxide. Maksudnya kat sini, okey, dalam period 3 ni kita ada 3 kubu kuat. Satu yang mana properties dia, ciri-ciri ataupun sifat-sifat oxide ni adalah sifat dia adalah sifat alkali. Okey, dia sifat alkali. Alright, alkali. Buruknya. Apa benda lah ni? Okay, dia sifat dia alkali. Okay, yang ini sifat dia acid. Okay, sifat dia acid. Okay, dan yang tengah-tengah ni, aluminium oxide ni, kita akan kenali dia sebagai amphoteric. Okay, maksud amphoteric ni, dia can react with acid. Okay, and also base. Okay, maksudnya dia boleh react dengan apa ni, dengan acid ataupun dia boleh react dengan alkali. Okey, so kita mulakan dulu dengan sodium oxide. Okey, sodium oxide ni kita akan clear all my drawing. Okey, sodium oxide ni dalam formula Na2O and kita letak dia dekat dalam water. Okey, kita letak dia dalam water, H2O. So dia akan jadi apa? Cuba ingat balik dia punya chemical formula. So bila mana sodium oxide campur dengan water, okey, dia akan jadi OH. Ya, sodium okey, dia akan jadi NaOH. Okey. Okey, NaOH. Alright. So, lepas tu apa yang kita kena buat adalah balance the chemical equation. Okey, so sekarang kita tengok CHO, ingat prinsip CHO. Okey, CHO Can pula kan. Okey. Alright. So awak tengok sekarang ni H dia kita akan tengok sekarang H2, O2, Na pun 2. So senang je. Letaklah kat situ 2. Okey. Alright. So dah. Okey, muncullah dia. Okey, so itu adalah untuk sodium oxide dengan hidrogen. So dia akan form dengan 2NaOH. Okey, untuk magnesium benda yang sama juga. Kita akan letak magnesium oxide. Okey, kita akan letakkan magnesium oxide ni inside the water and then dia akan produce. So sila buat. Saya nak jadikan benda ni sebagai, saya nak tahu homework. Okey, 21 orang ni. Kejap lagi saya check siapa 21 ni. Kiamanda, Oppo A3s, Zuhair, Z, Mas Madi, Lana, Una, Aziz, Lokman Afiq. Okey, Mirul, Amna. Ramai budak kelas 4E rupanya. Okey. Baik. So cuba buat. Okey, cuba buat dulu. So dan juga apa yang saya nak awak perhatikan adalah untuk sulfur dioxide ni. Okey, dia agak sedikit special untuk sulfur dioxide. Okey, sebabnya sulfur dioxide react with water. Okey, lepas tu dia akan jadi sulfurous acid which is H2SO3. Okey. Okey, cuba tulis kat situ. Siapa yang tulis tu, tulislah kat situ. Dia akan jadi apa? Nak tengok sikit. Tulis. Dia akan jadi apa?
Ha. Tak. Dia tak boleh. Bukan magnesium hidrogen apa benda tu. Magnesium water pula. Ha, delete. Okey, dia jadi magnesium apa tu sebenarnya? Ha, cuba tengok. Kita akan campur magnesium oxide dalam water. So ingat, apa-apa benda yang oxide dan juga datang daripada metal, ha, so akan jadi magnesium hydroxide. So which is, okay, delete. Okay, tengok ni. So akan jadi magnesium, saya punya tulisan pun magnesium MgOH lah. Okay, MgOH. Okay. Kan? Alright. Ya. So, lepas tu kena balance the equation. Okay, kejap lagi balance kan. Alright. Okay. So, alright. Okay. Baik. So, yang ni saya harap awak salin semua berkenaan dengan ni. Alright. So, kita akan pergi to the next step. Okay. Kita akan pergi kepada the next chemical properties. Okay, yang ni dia agak mencabar sikit. Okay, dia agak mencabar sikit. So sekarang saya bagi awak masa salin sikit. Okay. Baik. Oxide of period 3 with acid and also alkali. So as we across the period, okay, please remember, okay, bila mana element to across the period, okay, as the element across, apa benda across apa ni? Okay, so as the element across the period, kita akan mulakan dia start daripada basic oxide, amphoteric oxide and also acidic oxide. Okay, so bila mana dia apa ni across the period, kiranya basic oxide ni dia adalah sebenarnya sifat dia asalnya adalah alkali kan, sifat asal buruk kejap. Okey, sifat asal untuk basic oxide ni dia adalah alkali. Okey, sifat asalnya adalah alkali. Tak naklah. Saya rasa ini macam ni. Okey, alkali. Untuk basic oxide. Okey. Untuk acidic oxide, sifat dia adalah acid. Okey, sifat dia adalah acid. Alright. So, sekarang ni kita akan reactkan diorang ni untuk basic oxide. Okey, kita akan tengok untuk basic oxide. Okey, kita akan reactkan dia dengan okey, untuk basic oxide kita akan reactkan dia dengan acid. Okay, kita akan reactkan dia dengan acid. Alright, so awak ada basic oxide kat sini, lepas tu kita ada acid dekat sini. Okay, so bila mana acid campur dengan alkali, maka dia akan form salt and also water. Okay, untuk part ni saya nak awak salin je dulu. Nanti saya balik sekolah saya akan terangkan semula apa benda ni, sebab dia agak susah untuk diterangkan dekat dalam dalam komputer kan. Okay, manakala untuk acidic oxide ni pula, okay, untuk acidic oxide ni pula kita ada acid. Okay, silicon dioxide. Okay, kita ada acid. Alright. Okay, silicon dioxide. Okay, kita akan ambil kat sini. Okay, silicon dioxide.
Okay, silicon dioxide ni dia bersifat acidic. Alright. Maksudnya kita akan campurkan dia dengan alkali kat sini. Alright, untuk dia jadi salt and also water. Okay. Baik. So sekarang ni amphoteric oxide is the most important thing. Okay, amphoteric oxide ni you have to know. Okay, amphoteric oxide maksudnya dia boleh react with both acid and alkali. Kiranya dia boleh jadi acid ataupun base. Okay, boleh jadi acid ataupun base sebab dia boleh react dengan dua-dua. Okay, so amphoteric oxide dia punya formula Al2 boleh jadi macam ke bawah O3. Dia punya formula Al2O3. Okay, Al2O3 aluminium oxide. Okay, so sekarang cuba buat aluminium oxide campurkan dengan Al2O3 campurkan dengan NaOH. Okay, cuba tengok apa akan jadi. Right, so ini awak buat sebagai homework lah. Okay, aluminium oxide campur dengan sodium hydroxide. Jadi kita akan tengok apa akan jadi nanti. Okay, baik. So itu buat as di homework. Nanti balik tak tengok. Boleh tak buat apa chemical equation? Okay, cuba try satu-satu. Alright. Okay. Next. Okay. Next one. Kita akan masuk kepada ciri-ciri untuk setiap satu untuk setiap satu apa ni? Untuk setiap satu elemen tersebut. Okay. So kita akan mulakan dengan sodium and also magnesium which is dia akan jadi sebagai metal, aluminium dia sebagai metalloid. Okay, silicon sampai argon dia akan bertindak sebagai non-metal. Okay, non-metal. Alright. So, apa maksud metalloid? Metalloid maksudnya adalah semi-metal. Okay, metalloid ni kita kenali dia sebagai semi-metal. Okay, alright. So, element across the period ni, okay, across the period, okay, dia change from metal into semi-metal and the next one dia akan jadi non-metal. Right? Okay, so kita akan pergi the next part. Ingat satu je yang akan jadi metalloid which is aluminium. Okay, alright. So, kita akan fokuskan dekat the use of semi-metal. Okay, dalam hal ni semi-metal awak adalah silikon. Okay, silikon ni ataupun aluminium dua-dua ni lebih kurang diorang ni sifat diorang lebih kurang which is dia akan jadi semi-metal. Okay, diorang ni dikenali sebagai metalloid. So bila mana dia metalloid, ciri-ciri yang pertama dia adalah okay, dia bertindak sebagai weak conductor of electricity. Tapi bila mana dekat high temperature dia akan jadi a good conductor. Okay, a good conductor at high temperature, but usually dia akan bertindak sebagai weak conductor of electricity. Okay, so untuk untuk silicon and also germanium, okay, selalunya kita akan gunakan dia ni dekat dalam industri lah. Okay, yang mana kalau awak tahu dalam telefon, dalam phone, okay, dalam laptop, even dalam laptop, dalam iPad dan sebagainya, okay, semuanya kita menggunakan
digunakan semiconductor kan. Okey, chip-chip tu semua tu digunakan sebagai semiconductor. Okey, baik. So saya rasa cukup lah tu untuk hari ni. Okey, apa ni? Saya mana okey. Macam mana aku nak keluar dari sini? Okey. Alright. Okey, baik. So kiranya cukuplah tu kot saya rasa kat sini. Sebab apa ni saya nak kejap lagi saya akan tengok macam mana rakam semua. Okey. Baik. Suka kau Okey. Harapnya dapatlah. Dia kalau faham pun fahamlah, kalau tak faham pun kena fahamkan juga. Okey, kena fahamkan juga. Okey, kejap mana ni? Mana saya nak tengok muka Mana nak tengok Sebelah muka? kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, kami off kamera. Buka kamera. Lepas tu tolong rakamkan. Tolong screenshot. Saya tak dapat screenshot lah. Pakai tudung. Tak nak tak payah. Shimai, kau tidur pukul berapa semalam Shimai? Tak ada lah cikgu. Ni si Mai. Dengar suara Shimai. Tak tidur. Aziz. Macam mana kita nak tengok ramai-ramai Saya tak reti lah. Sebab saya tak nampak langsung muka korang. Ezek. Ezek. Hide video panel. Share computer. Ni Zek. Ni saya dah muka si Mai ni. Halo. Sebab saya tak boleh nak dapat semua. Lama. I'm ending. Oh, Nana. Tolong nanti screenshot sebab saya tak nampak muka korang. Seriously saya tak nampak. Mana muka korang? Muka Zik. Muka hawa ni. Aziz pergi. Itu tahu. Muka si Mai Zek dah. Ada ke? Ada. Cik Kau dah. je sedar. Tahu saya Ada. Muka hampa ni. Amna. Oh. Tak nak. Kau Zaim. Ya. Kalau Buka speaker ni. Zek. Dah buka. Dahkan aku. Aku dahkan. Zek atas lah. ya Zik. Aziz, ni kawan Aziz. Okey dah, screenshot dah. Dah semua dah. Dah. Okey. Semua Alright. dah. So Dah. tak apa, nanti saya masukkan kat dalam apa ni? Dalam YouTube juga. Okey, thank you so much. Ya, cukup lah tu. Okey, Juhe, mana Juhe ni? Dibangun tidur. Aziz, kamera Aziz. Mas tutup juga. Cuma buka. Kamera Saya aku. tak nampak pun muka korang. Geram aku tak nampak muka. Okey. Alright. Okey, thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Ada boleh tak?